Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Muzaffar bin Muhammad Ghazali, nombor metrik 20022013. Ini berkongsi tentang storage. Apa itu storage? Storage adalah ruangan ingatan pada sebuah komputer. Ia berfungsi untuk menyimpan data, arahan dan maklumat untuk kegunaan akan datang. Medium storage adalah tempat yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data, arahan dan maklumat. Storage terbahagi kepada dua, iaitu storage utama dan storage sekunder. Kapasiti adalah bilangan bit di medium storage yang diukur menggunakan unit kilobyte KB, megabyte MB, gigabyte GB dan terabyte. Storage mempunyai dua, iaitu storage utama dan storage sekunder. Storage utama terbahagi kepada dua, iaitu RAM, random access memory, dan ROM, read only memory. Manakala storage sekunder terbahagi kepada tiga, storage magnetic, storage optical, dan flash memory. Seterusnya kita akan pergi kepada storage utama. Apa itu storage utama? Storage utama ialah data yang disimpan dalam storage utama. Data yang disimpan dalam storage utama, storage premier, adalah bersifat volatile atau meruak. Meruak bermaksud data yang disimpan akan hilang apabila arus elektrik tidak melalui komputer. Manakala storage sekunder ialah data yang disimpan dalam storage sekunder adalah bersifat non-volatile atau tidak meruak. Tidak meruak bermaksud data yang disimpan tidak akan hilang walaupun tiada arus elektrik. Sekarang kita pergi kepada storage premier. Apa itu storage premier? Storage utama juga dikenali sebagai storage premier. Ia merangkumi RAM, ROM. RAM iaitu random access memory, manakala ROM read only memory. Storage premier berada berangsingan dengan CPU, tetapi ia selalu berinteraksi atau dicapai CPU. Ingatan capaian rawat RAM, random access memory, ialah chip yang menyimpan satu cara dan data yang belum sedang atau lelah diproses oleh CPU. Ia merupakan storage sementara sahaja kerana sebaik sahaja switch elektrik dimatikan, semua data yang disimpan dalam RAM akan hilang. Fungsi RAM. Apakah itu fungsi RAM? Menyimpan atau cara sistem, pengoperasian OS dan perisian sistem. Menyimpan atau cara perisian aplikasi yang digunakan, menyimpan data secara sementara dari peranti input dan output, menyimpan data-data yang diperlukan semasa pemprosesan, menyediakan ruang storage tambahan jika diperlukan. Ingatan baca sahaja, ROM. Apa itu ROM? ROM read only memory. ROM bersifat tidak meruak dan tidak boleh diubah oleh pengguna. ROM mempunyai atur cara yang dibuat semasa di peringkat perkilangan. ROM juga ialah storage. Ini bersifat kekal, iaitu program atau data yang disimpan di dalam ROM tidak akan hilang atau berubah walaupun aliran elektrik diputuskan. Storage utama. Storage utama adalah memori dalaman yang dicapai terus oleh CPU. Boleh tengok ni gambar storage utama ni. Kita pergi ke perbezaan antara RAM dan ROM. Perbezaan antara RAM dan ROM. RAM dikenali sebagai ingatan yang bekerja, working memory. Data boleh ditulis dan dibaca, merupakan ingatan sementara sahaja. Data meruak apabila komputer dipadamkan, data akan hilang. RAM menyimpan data buat sementara sehingga data tersebut dimasukkan ke dalam storage sekunder. Manakala ROM, ingatan baca sahaja, dimasukkan oleh pengeluarnya semasa dikilang. Data di dalamnya tidak boleh ditambah atau dibuang. Ingatan atau data di dalamnya kekal, tidak meruak. Selepas komputer dimatikan switchnya dan dihidupkan semula, data masih ada. Di dalamnya tersimpan arahan yang kompleks, contohnya arahan untuk menghidupkan komputer iaitu BIOS, Basic Input Output System. Kita pergi pada fungsi ROM. Apa itu fungsi ROM? Fungsi ROM untuk menyimpan arahan yang rumit dan penting. Contoh arahan menghidupkan komputer. Contoh bahasa penterjemahan aras tinggi dan sistem pengoperasian OS. Antara maklumat yang dimasukkan dalam ROM ialah konfigurasi sistem komputer. BIOS, Basic Input or Output System, iaitu set atau cara rutin asas dalam komputer. Storage sekunder. Storage sekunder ini ada dua, iaitu storage sekunder adalah sebarang peranti atoran yang direka bentuk untuk menyimpan data dan arahan dalam bentuk kekal tanpa disokong oleh sebarang bekalan kuasa. Nombor dua, data dan arahan akan kekal sehinggalah ia dihapuskan sendiri oleh pengguna. Maksud saya dia ada tiga, iaitu tiga size storage sekunder. Lazimnya adalah seperti 4 GB, 320 GB atau 10 TB. Fungsi storage sekunder: menyimpan data dan maklumat seperti fail gambar, video, lagu dan dokumen secara kekal walaupun tiada bekalan kuasa. Jadi kepada jenis-jenis storage. Jenis-jenis storage sekunder ialah medium magnetic, petamagnetic,
medium magnetik ni dia terbagi kepada 3, iaitu pita magnetik, cakra liuk, disket, cakra keras. Pita magnetik terbahagi kepada 2, iaitu data disimpan dalam segulung pita. Ia murah tetapi capaian datanya sangat pelan. Manakala cakra liuk disket ini terbahagi kepada 1, bersaiz 3.5 inci dengan kapasiti 1.44 MB. Cakra keras dapat menyimpan data dengan lebih banyak menggunakan pelat metalik yang tebal dan kukuh. Kita pergi ke optical disc. Apa itu optical disc? Optical disc diperbuat daripada metal plastik yang berbentuk bulat rata yang mempunyai layer untuk ditulis dan dibaca. Biasanya ia digunakan untuk menyimpan software data digital foto, movie dan music. Mempunyai 2 jenis, iaitu read only dan rewritable. Okey, jenis torrent optical. Jenis torrent optical ialah CD, compact disc, DVD, digital, versatile, video disc, Blu-ray, BD. Okey, muatan data bagi CD compact disc ini ialah muatan data 700 MB. Manakala DVD ini muatan data 4 ataupun 5 GB. Blu-ray muatan data 50 hingga ke 100 GB. Kita pergi kepada jenis torrent optical, CD. Apa itu CD? CDR hanya boleh dibaca tetapi tidak boleh ditulis. CDRW boleh dibaca dan ditulis berulang kali. DVD-R hanya boleh dibaca tetapi tidak boleh ditulis. DVD-RW boleh dibaca dan ditulis berulang kali. Manakala Blu-ray DDR hanya boleh dibaca tetapi tidak boleh ditulis. Okey, di sini ialah jenis-jenis torrent optical. Kita tengok di sini jenis torrent optical. Okey, kita pergi ke cara penjagaan optical disc. Kita tengok ni, install the disc in the dual box when making this. Do hold the disc by this. Kita tengok di sini cara penjagaan dia. Lepas tu kita pergi kepada jenis-jenis torrent sekunder. Torrent sekunder. Okey, torrent sekunder ialah ingatan kilat, flash memory, pemacu kilat USB flash memory. Untuk ingatan kilat ni, flash memory dibagi kepada 2, pemacu kilat USB 1 dan card memory card kita selalu guna tu di dalam telefon. Dia bersaiz kecil dan ringan. Pemacu kilat ini terbahagi kepada 2, ialah ia bersaiz kecil dan ringan, boleh ditulis semula dan boleh dibawa ke mana sahaja. Antara kapasiti torrent hari ini sehingga 128 GB, dipanggil juga pendrive, thumb drive. Lepas itu kita pergi kepada card memory. Card memory terbahagi kepada 1, iaitu media torrent bagi peralatan elektronik digital seperti smartphone, PDA, kamera digital dan lain-lain. Okey, ini ialah memory card ya. Memory card ni. Lain-lain peranti storage. Magnetic stripe card mengunduhi magnetic stripe yang digunakan untuk menyimpan maklumat. Smart card menyimpan data dalam microprocessor yang terdapat pada card. Perbezaan storage premier dan storage secondary. Storage utama RAM simpan data sementara sahaja, data hilang bila komputer di switch off. Kapasiti storage masa akses laju dan cepat. Keperluan wajib ada, komputer tidak boleh berfungsi tanpa storage premier. Storage secondary simpan data kekal sehingga ia dipadam di delete. Kapasiti storage unlimited besar, masa akses perlahan. Keperluan alternatif, tiada storage premier PC masih boleh berfungsi. Okey, itu saja share mengenai storage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.